Kenderaan adalah aset yang sangat perlu bagi seseorang individu pada masa kini. Hal demikian kerana dengan adanya kenderaan, masyarakat Malaysia ia dapat memudahkan seseorang itu bergerak untuk ke mana sahaja yang mereka inginkan. Paparan kali ini adalah berkaitan sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap badi pada kenderaan yang telah mengalami kemalangan. Badi kemalangan masih lagi dipercayai oleh masyarakat di seluruh dunia, lebih-lebih lagi di benua Nusantara, termasuk negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura. Di Malaysia khususnya, kepercayaan badi amat popular dalam kalangan masyarakat kita, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman serta orang-orang lama. Terdapat pelbagai jenis badi yang masih dipercayai oleh masyarakat kita seperti badi mayat, badi binatang serta badi kenderaan kemalangan. Pada saya, secara peribadi lah, saya tak rasa badi ni sebab saya pernah ada pengalaman sendiri. Waktu saya kemalangan dulu, saya pernah pakai motor yang pernah accident. Dan saya tak rasa benda ni wujud lah. Sebab kalau kita pun sebagai orang Islam pun, dari segi yang kita pandangan agama pun, sebenarnya badi ni bukan satu benda yang tak pernah disebut pun dalam agama. So, kalau nak kata badi ni sebenarnya, kalau yang pernah berlaku sebelum ni pun berdasarkan orang kata mungkin benda ni berlaku secara kebetulan. Tak pernah jadi pada diri sendiri. Tapi kalau dengar cerita tu, satu tempat tu biasa jadi malangan maut. Itu benar. Sebelum ni ada, tapi saya tak percaya lah sebab kalau ikut pengalaman tu memang ada lah. Member bawa motor yang pernah dibeli daripada kawan lah. Dia kata motor tu memang dia dah repair apa semua. So, pengalaman tu memang ada tapi saya tak percaya sangat lah. Yang tu tak percaya. Kalau ada pun kebetulan. Saya ingat lah kalau accident kan mungkin yang banyak excuse lah kan. Tak akan mesti kata kereta destroy lah. Mungkin kita masa kita macam bawa kan kita tak berjaga-jaga ke, ataupun mungkin kereta datang kita tak nampak ke. Apa-apa benda pun ada lah. Apa-apa macam dia punya boleh kejadian lah. Tak mesti kata destroy bagi saya lah. Saya cakap tapi kalau itu masyarakat sekarang saya rasa 50-50 lah. Mungkin ada 50% saya mungkin ada yang tak lah. Kalau kampung-kampung ada lagi lah. Kat kampung kalau kat bandar tu jangan ada. Kalau tak ada rasa. Bagi kita tidak. Mungkin yang tua sikit orang kan adalah, bagi kita tidak. Pada paparan kali ini, kami akan mengupas tentang kepercayaan badi yang khusus berkaitan dengan kenderaan yang mengalami kemalangan. Ahmad Radi, pemuda yang berumur 21 tahun yang berasal dari Kuantan, mendakwa bahawa dirinya pernah terkena badi kemalangan. Mula saya pakai motor tu memang tak rasa apa lah. Tapi lepas minggu tu saya pakai motor tu, saya rasa macam rasa pelik lah bila pakai motor tu. Seminggu tu asyik mimpi benda yang sama. Seorang lelaki, muka dan mimpi tu lelaki tu muka, badan semua cala-bala dengan berdarah habislah badan dia semua. Hari tu saya baru balik kerja. Masa tu waktu maghrib saya lalulah jalan depan kampung ni. Saya bawa motor tu. Saya pulas minyak habis, tapi motor tu masih lagi rasa berat. Tak tahu sebab apa. Memang masa tu rasa pelik lah. Lepas tu bila berselisih dengan orang kampung,
diorang pandang saya pelik semacam. Sampai tak kelip mata lah. Itu yang saya perasan. Sampai dekat jalan, betul-betul jalan dekat rumah saya, tiba-tiba motor saya rasa ringan. Lepas tu saya rasa terkejut jugalah bila ada beberapa orang kampung tunggu saya depan rumah. Diorang cakap ada nampak ada orang tumpang saya dalam keadaan berdarah. Diorang ingatkan adik saya ke, abang saya ke yang aksiden. Berderau dah saya bila diorang cakap macam tu. Saya cakap dekat diorang yang memang saya tak bawa siapa-siapa pun masa tu. Diorang pun lagi bingung bila saya cakap macam tu. Lepas tu diorang baliklah rumah masing-masing. Saya pun terfikir balik, adakah apa yang orang kampung nampak tadi adalah pemuda yang sama dalam mimpi saya sebelum ni. Selepas kejadian tersebut, Radi merasakan sesuatu yang tidak kena pada dirinya. Akan tetapi, dia tidak terlalu mengendahkan kerana dia menganggap ia adalah permainan tidur atau mungkin terlalu penat setelah seharian bekerja. Tetapi misteri kejadian itu tidak terhenti begitu sahaja. Bukan kejadian tu je. Ada satu pagi tu, pada pukul 6.45 pagi, saya nak hantar adik saya pergi ke sekolah. Lepas dia hidupkan motor untuk panaskan enjin, tak semena-mena motor itu meraung beberapa kali, seolah-olah macam ada orang yang menguras minyak. Sedangkan jarak saya dengan motor tu jauh. Lampu sinyal tiba-tiba menyala dan bertukar dari kiri ke kanan. Lepas tu lampu depan hidup mati dengan sendiri. Setelah itu, Radi merasakan ada sesuatu yang tidak kena pada motosikalnya itu. Lalu dia menghantar ke kedai motosikal yang pernah dibelinya dulu dan mengecaki kalau motornya ada kerosakan atau ditapintas. Dah sampai dekat kedai motor tu, saya beritahulah pasal masalah motor ni dekat foreman yang ada dekat situ. Lepas dia tengok nombor plate motor ni, terus cakap dia tak pandai baiki. Lepas tu suruh hantar ke kedai lain. Saya tanyalah kenapa dia tak boleh repair motor ni. Sedangkan saya tengok ada je motor yang sama jenis macam motor saya di repair. Saya cuba desak je, beritahu alasan yang kukuh. Kenapa dia tak boleh nak repair motor saya? Seolah-olah ada benda yang dia cuba sembunyikan. Saya katalah, Encik janji dengan saya, kalau saya beli motor ni kat kedai Encik, boleh repair sini. Sekarang macam mana? Waranti belum habis lagi. Saya baru pakai sebulan, dah ada masalah. Lepas tu, Encik suruh saya hantar ke kedai lain untuk repair. Lepas tu, dia pun cuba jelaskan kenapa dia tak mahu repair motor saya. Saya terkejut bila dia cakap yang motor ni bekas daripada kemalangan yang melagut nyawa seorang pemuda kira-kira 4 bulan lepas. Sejak motor tu dekat kedai, banyak berlaku kejadian aneh sampai kita terpaksa turunkan harga motor dan murah dari harga asal. Radi ada pergi merujuk kepada ustaz serta orang yang arif tentang benda gaib. Mereka ada menyuruh Radi untuk membasuh motosikal sebersih mungkin dengan air bacaan doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya pun ikutlah cakap seorang ustaz ni yang suruh cuci motor ni dengan air bacaan doa. Saya basuh bersih-bersih hingga pada satu bahagian motor tu saya ada ternampak macam cat yang berwarna coklat kehitaman yang dah kering. Lepas tu saya ambil lah kain lembap untuk lap pada benda kering tadi. Saya perasan kain tadi menjadi warna kemerahan dan ada bau hanyir. Saya syak benda tu darah. Saya bersihkan kat tempat tadi dengan sebersih mungkin. Lepas tu pada malamnya saya tak lagi didatangi mimpi pemuda yang berlumuran darah tu lagi. Begitulah sedikit sebanyak pengalaman yang boleh diceritakan Radi berkaitan kejadian aneh yang menimpa dirinya selepas dari membeli motosikal yang pernah terlibat dalam kemalangan maut. Untuk menungkai persoalan sama ada bagi pada kenderaan kemalangan
benar-benar wujud ataupun kepercayaan karut semata-mata. Kami telah menemubual seorang ustaz dari Darul Syifa bagi menjelaskan persoalan tersebut. Itu tadi bukan orang terbalik. Pada kenderaan itu ada penunggu. Sebab jin dia berada di mana? Dia berduduk di mana-mana tempat. Contoh katakan kita masuk hutan, biasanya takut lah. Anak buah yang kecil takut lah. Takut terkena kepala dia. Mana sama juga. Dia katakan ekstrem lah. Ini sebab dan musabab bukan mana wajib. Mana mungkin katakan motor saya jatuh kat situ, datang jin lain duduk suka tempat itu, bukan darah ada apa, bukan darah kat situ, minyak duduk kat situ. Jadi siapa yang nak ambil motosikal itu, mana dia bawa sekali dengan jin lah. Nampak? Jadi senang, bila dia bawa motor dia senang macam, tu mana ada benda yang pada motor itu tak kena. Nampak? Bila dia bawa motor nampak jin, macam-macam orang nampak, dia tak nampak. Kalau dia nampak, dia tinggal itu tu. Maknanya sekarang jin boleh menyerupai mana sama kita rasa atau orang nampak. Dia boleh tunjuk ataupun dia suruh kita rasa. Yang tadi bukan orang tu, benda itu dia. Sama kau pokok dia siapa jin biasanya, jin dia suruh duduk tempat-tempat kotor. Kotor macam motor tu ada berjarak apa mungkin. Satu biasa jin dia berkasar, itu bom-bom dia berkasar. Ni yang aku tu dah yang panggil jin sebenarnya cepat datang. Jadi betul dia orang tu orang dulu dari penyiang. Sekarang moden tak penyiang dah. Sokok. Kadang orang nampak okor, kadang tak ada dah pakai buat nyamuk kan. Alasan alam nyamuk, bukan alam nyamuk, asap itu cepat datang. Dengar sejam berapa ni asap. Menurut orang yang arif dalam agama, makhluk halus ini sebenarnya gemar untuk pergi ke tempat yang kotor, busuk, hanyir dan tidak dibersihkan. Sebagai contoh dalam kes ini, yang mana terdapatnya tumpukan darah pada motosikal, makhluk berkenaan mengambil peluang untuk menyesatkan akidah manusia dengan muncul dalam segala rupa agar manusia mempercayai adanya kekuatan lain yang membuat mereka takut selain daripada Tuhan. Demikianlah kisah yang berlaku pada Radi yang pernah mengalami sendiri kebenarannya. Wallahu alam.